Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu kenyataan yang amat mengejutkan hari ini, satu pandangan yang amat mengejutkan dari pemimpin DAP ataupun salah satu menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, setelah pembentukannya kerajaan PHBN bersama dengan DAP, bersama dengan GPS dan parti yang lain, akhirnya ada spekulasi menyatakan bahwa ini seperti perkawinan paksa. Nah, perumpamaannya sebegitu. Dan akhirnya ahli Parlimen Berak ataupun bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, satu kenyataannya yang menarik perhatian Menteri Pengangkutan Anthony Locke, yaitu daripada DAP, akhirnya membuat satu pandangan bahawa kenyataan Ismail Sabri itu seolah-olah mahu perpecahan di dalam kerajaan perpaduan. Wow, ini satu isu yang panas. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, Anthony Locke membuat kenyataan Ismail Sabri macam nak lihat perpecahan kerajaan perpaduan. Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel dari Malaysia Kini, DAP tidak dapat membaca apa yang terkandung dalam pandangan diutarakan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengenai kedudukan kerajaan perpaduan sekarang. Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke, sebaliknya menasihatkan ahli Parlimen Berak itu agar memahami pembentukan kerajaan selepas PRU pada tahun lalu adalah dengan mengikut nasihat yang di Pertuan Agong. Sebagai parti yang menjunjung rukun negara, katanya, DAP setia dan patuh kepada pandangan yang diberikan Agong agar kerjasama dalam kerajaan perpaduan diperkukuhkan. Janganlah sebagai bekas Perdana Menteri, dia tiap-tiap hari ingin melihat perpecahan dalam kerajaan ini, menurut Anthony Locke. Saya tak tahulah apa-apa hasrat beliau sebab seolah-olah nak lihat perpecahan dalam kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, katanya. Anthony Locke yang juga Menteri Pengangkutan ditemui pada sidang media di Putrajaya. Terdahulu, media melaporkan Ismail Sabri sebagai menyandarkan perselisihan faham di antara pemimpin UMNO dan DAP ketika ini seperti sebuah perkawinan paksa. Jadi kita melihat dari sudut atas nasihat Agong pula, kata Ismail Sabri, dalam sebuah perkawinan ia mestilah dibina atas dasar suka sama suka, bukannya paksaan. Apapun yang kita buat mesti suka sama suka. Kawin paksa memang tak akan jadi. Jadi kalau kawin paksa macam ini, tidak ada perasaan antara satu sama lain, akan berlakulah keretakan. Setakat ini baru permulaan, tetapi dah ada DAP komen tentang UMNO. UMNO komen tentang DAP. Kawin paksa tidak boleh, dia mesti suka sama suka, katanya dipetik utusan online di Kuala Lumpur. Pergeseran di antara kedua-dua parti berlaku semakin ketara sejak akhir-akhir ini, termasuk membabitkan isu mendapatkan pengampunan buat seorang lagi bekas Perdana Menteri dari UMNO, itu Najib Razak. Adakah kenyataan Ismail Sabri ini membalas kenyataan daripada pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang bahwa pembebasan Najib adalah sesuatu yang bukan pilihan untuk PH lakukan untuk masa depan beliau, masa depan Anwar sebagai Perdana Menteri. Suasana tidak harmoni itu berlaku ketika PH dan BN cuba bekerja sama menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Anthony Locke berkata, pada asasnya, sesebuah perkawinan merupakan suatu institusi yang mesti dilindungi dan dalam konteks kerjasama politik. Tidak wajar ia disamakan begitu.
Kerjasama itu juga digalakan oleh Agong. Justru saya suka mengingatkan Ismail Sabri bahwa kerjasama ini di antara PH dan BN untuk membentuk kerajaan perpaduan adalah atas nasihat yang di Pertuan Agong. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, bapak semua, menurut Anda, apa yang dinyatakan Ismail Sabri Yaakob, adakah itu akan mengejutkan seluruh kerajaan perpaduan, seluruh menteri dalam kabinet, dan adakah kenyataan daripada Ismail Sabri bahwa PH dan maafkan saya, DAP dan UMNO mempunyai perselisihan faham ini akan mengejutkan Anwar Ibrahim dan juga yang di Pertuan Agong. Menurut Anda, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat, lebih padu. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Pada akhirnya, Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim yang dilihat isu mereka berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri sebelum ini bahwa Tun Mahathir pernah mengaut kekayaan bersama kroninya semasa beliau mempunyai kuasa. Pendek kata, Dr. Mahathir pernah menyalahgunakan kuasa. Akhirnya, satu berita susulan yang amat mengejutkan, Anwar akan berdepan Dr. Mahathir di mahkamah. Artikel ini dari Malaysia Kini diterbitkan pada April 17, 2023 jam 8.22 malam. Dr. Mahathir Mohamad akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Berhubung dakwaan menuduh bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan pribadi semasa berkuasa. Tun Mahathir telah mengarahkan kami untuk meneruskan tindakan di mahkamah. Ini membuktikan bahwa Anwar tidak memohon maaf atau menarik balik kenyataannya. Bagi Tun, ia adalah pembohongan oleh Perdana Menteri, kata Peguam Mahathir, Muhammad Rafiq Rashid Ali, dalam message teks kepada Malaysia Kini. Surat bertarik 17 April dan dihantar Peguam Anwar, Alif Benhamin Suhaimi, menyatakan Anwar menafikan semua dakwaan Mahathir. Untuk makluman, kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menafikan semua dakwaan dan kandungan dalam surat Anda. Dalam hal ini, anak guam kami bersedia untuk menjawab sebarang dakwaan jika ada di mahkamah dan bukan melalui surat menyurat jika anak guam Anda mahu meneruskan tindakan undang-undang, kata surat itu. Mahathir menghantar surat tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac menuntut pengerusi Pakatan Harapan untuk menarik balik dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac. Sekiranya Anwar gagal menjawab surat itu, Mahathir berkata dia akan meneruskan tindakan undang-undang. Tarik akhir Anwar untuk menjawab surat undang-undang Mahathir ialah 3 April. Tetapi ia ditangguhkan selepas Peguam Anwar meminta dilanjutkan. Anwar tidak menyebut nama Mahathir, tetapi merujuk tempoh pemerintahannya dengan berkata, ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa, sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu. Bagi saya ini satu kenyataan yang amat pedas. Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat, jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit, mempertahankan hak mereka. Kumpulkan, tonton, Tan Sri, tauke-tauke besar. Beberapa kerap orang sekarang berencana untuk menggugat dan menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu membenci kepada kaum-kaum lain dan menyatakan kuasa hilang. Dakwa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Mahathir mendakwa ini adalah rujukan yang jelas kepadanya karena laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya. Pada 7 April, Anwar berkata, dia tidak ragu-ragu untuk memberikan bukti kepada Mahathir untuk menyokong dakwaannya. Saya tak nak gaduh. Dia minta bukti, saya bagi bukti, no problem, kata Anwar semasa sesi dialog bersama pelajar UiTM. Pada majlis yang sama, Anwar juga telah membidas Mahathir
dengan menyatakan bahwa walaupun takbir urus Mahathir mempunyai kekuatan, dia juga telah menyebabkan banyak kerosakan. Ini satu isu yang panas dan pada akhirnya Anwar akan berdepan Dr. Mahathir di mahkamah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.